kuasa JPJ nyaris cedera. Hela sorok dadah dalam bungkusan teh gagal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Khamis 23 Februari 2023. Berita wilayah bawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kedah mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menghadiri hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-261 di Istana Negara. Mesyuarat dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Mesyuarat yang bermula semalam itu berlangsung selepas kali terakhir diadakan pada hujung November lepas yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Turut berangkat ke mesyuarat itu Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Tuanku Mukhriz dan Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Baldi Shah. Pahang diwakili pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Perlis diwakili Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, dan Kelantan diwakili Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra. Pelbagai bantuan disedia untuk meringankan beban rakyat yang terkesan akibat kenaikan kadar dasar semalaman serta inflasi selain peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Perdana Menteri berkata ini termasuk menampung kos subsidi yang besar bagi mengekalkan harga petrol RON 95 pada kadar RM2.05 seliter. Juga menanggung subsidi elektrik. Turut diutamakan pemberian tunai menerusi sumbangan tunai rahmah STR. Para peminjam yang berdepan kesulitan kewangan pula boleh mendapatkan bantuan menerusi program yang disedia Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Antaranya program pengurusan kredit dan skim penyelesaian pinjaman kecil. Datuk Seri Anwar menjawab secara bertulis soalan yang dikemuka Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat. Perdana Menteri membuat tinjauan persiapan akhir Belanjawan 2023 di Kementerian Kewangan. Perincian di lokasi langsung bersama Dilaila Kadir. Baik, terima kasih Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Baiklah, saya kini masih lagi berada di Kementerian Kewangan di Putrajaya bagi hari tinjauan Belanjawan 2023 yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk pengetahuan anda, beliau telah pun tiba kira-kira dalam pukul 3.30 petang tadi disambut oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan bersama-sama dengan beberapa petugas di Kementerian Kewangan yang pastinya juga petugas bagi Belanjawan 2023. Ingin saya kongsikan bersama dengan anda apakah pergerakan-pergerakan yang telah pun dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi tinjauan beliau untuk hari ini. Baiklah, setiba saja beliau ke Kementerian Kewangan, beliau terus saja ke sesi fotografi bersama dengan petugas-petugas Kementerian Kewangan sebagai gambar kenang-kenangan, dan kemudian beliau terus sahaja ke bilik operasi bagi melihat sendiri bagaimanakah petugas-petugas Kementerian Kewangan melakukan urusan dokumentasi, urusan penyusunan data-data bagi memastikan kelancaran operasi pada hari esok, iaitu belanjawan bagi tahun 2023. Dan kemudian selesai saja beliau melihat bagaimanakah petugas-petugas melakukan penyusunan data, beliau terus saja melihat senarai buku,
koleksi-koleksi belanjawan yang telah pun diterbitkan sebelum-sebelum ini. Dan kemudian selepas daripada itu beliau terus saja ke acara menandatangani buku tinjauan ekonomi dan juga fiskal dan juga anggaran hasil 2023 yang terkini. Dan saya ingin memetik sedikit mengenai belanjawan 2023 ini yang pastinya menggunakan konsep Malaysia Madani. Antara yang diberi tumpuan oleh kerajaan adalah kerajaan memberi tumpuan terhadap cabaran ekonomi semasa. Dalam masa yang sama turut menumpukan mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga menarik perhatian pelabur-pelabur untuk datang ke Malaysia, dan juga dalam masa yang sama turut memberikan rahmah. Dan juga antara golongan yang diberi tumpuan termasuklah golongan B40, M40 dan juga para belia dan juga golongan yang terkesan. Dan juga beberapa inisiatif juga diperkenalkan, akan diperkenalkan jangkaannya bagi memastikan kemampanan ekonomi dalam masa yang sama, memastikan golongan-golongan ini yang saya sebutkan tadi itu dapat bertahan dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Dan juga antara perkara lain yang diberi perhatian dijangka diberi perhatian dalam belanjawan 2023 ini adalah termasuk mengenai kemampanan ekonomi dan juga pendigitalan. Dan bercakap mengenai pendigitalan, tadi semasa sesi parlimen, menteri kita iaitu Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil turut menyatakan terdapat keperluan bagi kerajaan negeri dan juga agensi meningkatkan aspek keselamatan cyber. Jadi adakah sama ada ia direalisasikan atau tidak, kita sama-sama tunggu untuk esok. Dan juga antara perkara-perkara lain yang diberi penekanan untuk belanjawan 2023 esok, yang saya petik sedikit mengenai pendapat ataupun wishlist daripada pakar-pakar ekonomi. Mereka juga mahukan agar modal insan dan juga pendidikan TVET diberi perhatian bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan buat seketika ini. Kita kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri dan nantikan esok belanjawan 2023. Silakan Sahi. Terima kasih Dilaila Kadir. 36 individu dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung perarakan melibatkan replika senjata pada Himpunan Pemuda Islam Terengganu di Setiu baru-baru ini. Kesemua individu yang dipanggil itu termasuk pihak penganjur dan peserta program. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata proses memberi keterangan itu dilakukan di IPK Kuala Terengganu serta IPD Setiu dan IPD Marang. Setakat ini, 5 laporan polis juga diterima berkenaan isu itu. Terdahulu tular di media sosial gambar perarakan peserta program terbabit sambil membawa replika senjata berbentuk tombak dan perisai di sebuah resort. Siasatan awal pihak polis mendapati acara perarakan itu merupakan salah satu pertandingan sempena program tersebut, namun telah menimbulkan kegusaran dan kebimbangan masyarakat. Sekumpulan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ nyaris cedera selepas sekatan jalan yang didirikan dirempuh sebuah van. Mereka bagaimanapun sempat mengelak. Kejadian berlaku ketika penguatkuasa terlibat sedang menjalankan operasi khas bersepadu kenderaan perkhidmatan awam di seberang perai. Sebuah van yang melalui jalan itu bertindak luar jangka dengan merempuh sekatan. Komando van yang kita tahan tadi, iaitu van persendirian, telah melalui anggota yang membuat statik. Apabila ditahan oleh anggota JPJ, komando ini cuba memperlahan kenderaan dan cuba membuat tindakan seolah-olah macam nak melanggar anggota lah. So anggota bergerak ke tepi dan van ini akan terus bergerak ke hadapan. Ketika disoal siasat, pemandu terbabit memberi alasan tidak memberhentikan kenderaan kerana mahu ketandas. Semakan mendapati suspek menyalahguna van persendirian dengan bawa 8 pekerja tukang cuci tanpa lesen sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana salah guna lesen kenderaan motor persendirian bagi tujuan perkhidmatan awam. Dalam operasi sama, 17 bas kilang turut disita atas pelbagai kesalahan.
5 suspek ditahan susulan rampasan 1.8 tan dadah jenis syabu bernilai 64.8 juta ringgit di Simpang 4 Perlis. Modus operandi sindiket menggunakan lori tunda bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Syabu berkenaan dibungkus menggunakan plastik teh Cina dan disembunyikan dalam lori yang ditunda. Namun tindakan licik itu berjaya dibongkar anggota pasukan gerakan Am Perlis ketika melakukan rondaan Ahad lalu. Ini membawa kepada beberapa operasi susulan termasuk di Pulau Pinang. Ada satu tempat yang bawa lori tu kita tangkap, and then kemudian datang lagi dua yang ini, and then datang lagi dua di sekitar kawasan pemeriksaan lah. Sebab dia nak offer kita pegawai-pegawai itu untuk sogokan, so mereka berada. Jadi pegawai-pegawai kita yang tu nampak dia mundar-mandir kan, so dia orang tangkap lah. And then dia telefon yang bos dia lah. Dia telefon bos dia, 2 orang datang, kita tangkap bos dia. Lepas tu kita masa pemeriksaan dibuat tu ada pula 2 orang lagi di sekitar kawasan tempat pemeriksaan, so kita tangkap. So dia off, yang itulah yang cuba sogok RM200,000 tu. Suspek direman seminggu, 3 kenderaan lain disita termasuk barang kemas dan wang tunai. Apa harapan rakyat Kedah dalam Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan esok? Kita langsung ke negeri Jelapang Padi bersama Siti Zaida Osman. Zaida, silakan. Terima kasih. Memperkenalkan inisiatif-inisiatif baharu bagi mengurangkan beban kos sara hidup dan pada masa sama mengekang kenaikan harga barang keperluan dan bahan binaan. Itu antara harapan yang disuarakan rakyat pelbagai lapisan di negeri ini. Mereka yang ditemui RTM melontarkan pelbagai cadangan, idea dan harapan untuk dipertimbangkan kerajaan. Dan juga saya berharap pihak kerajaan dapat memantau dan juga wujudkan suatu tim yang dapat mengawal ataupun menyelaraskan harga-harga seperti pasir, tanah, batu yang lain. So kalau kita terus membiarkan masalah ini berlaku, saya berpendapat bukan hanya kontraktor yang terkesan, malah rakyat dan juga bakal-bakal pemilik kediaman yang akan terkesan. Dan juga saya merayu kepada kerajaan hari ini, seperti mana yang kita faham, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang nak membantu rakyat. Dan juga saya dengan rendah diri sebagai salah seorang kontraktor yang berdaftar, merayu dipermudahkan dalam proses, terutamanya proses-proses untuk mengambil pekerja. Kami mengharapkan bantuan dan geran daripada kerajaan, terutamanya untuk meningkatkan produktiviti dan juga daripada segi platform pemasaran. Mungkin kerajaan boleh menyediakan event-event di setiap negeri untuk usahawan buat road tour untuk berjumpa kembali dengan pelanggan-pelanggan, dan juga diharapkan agar kerajaan dapat memberi suntikan lebih modal kepada kami untuk seperti modal pusingan agar kami lebih berdaya saing dan lebih kompetitif. Maktab Rendah Sains Semara MRSM di Jenerisik yang telah diluluskan diharap dapat segera dibina. Pembinaannya nanti bakal beri impak positif bukan sahaja terhadap pendidikan, malah bakal memberi tempias ekonomi kepada penduduk setempat. Dengan adanya MRSM ni, orang tempatan ni dia boleh dapat peluang yang lebih baiklah untuk belajar di kampung dia sendiri. Dan ini sebenarnya kalau dari segi ekonomi pun dia akan membantu untuk menjana perkembangan ekonomi yang lebih baik. Kerana bila wujudnya MRSM ni, dia akan mewujudkan lagi sektor-sektor hiliran yang lain. Contohnya dari segi kemajuan, dari segi perniagaan, dari segi infranya. Penduduk turut mengharapkan institusi pengajian berkenaan dapat dibina secepat mungkin.
harapan saya lah bagi pihak-pihak orang kampung supaya projek ini diteruskan dengan semata ataupun dengan segera lah. Selain daripada memudahkan penduduk untuk menghantar anak-anak ke sekolah yang bertaraf lebih tinggi lagi dan juga mendapatkan mata pencarian kepada penduduk-penduduk selain daripada selain daripada pendapatan perniagaan dan juga pekerjaan juga boleh dapat. MRSMC yang akan dibina atas kawasan seluas 51.14 ekar di Jeneri merupakan MRSM ke-7 di Kedah yang mampu menampung kira-kira 750 pelajar. Masalah kekurangan bekalan air bersih yang dihadapi oleh 1,000 penduduk di sekitar Kampung Batu Lapan, Mukim Siung Baling berakhir setelah projek bekalan air bersih etika siap dibina di kawasan itu. Projek komuniti bawah program tanggungjawab sosial korporat etika bertujuan membantu meringankan beban penduduk untuk mendapatkan bekalan air bersih secara berterusan sepanjang tahun. Projek yang bermula hujung Disember 2022 ini dibiayai sepenuhnya etika dan dilaksanakan dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia IAM melibatkan peruntukan RM242,000. Dan sebanyak 14 projek bekalan air bersih telah kita jalankan. Yang hari ini maknanya projek yang ke-15. Dan satu lagi kita akan lancarkan pada bulan depan di Kelantan, juga projek bekalan air bersih di Kuala Kerai, Kelantan. Itu projek kita yang ke-16 untuk secara keseluruhan since 2017. Peranan Islamic Aid Malaysia adalah mengenal pasti kampung-kampung yang mempunyai masalah bekalan air. Jadi sebelum kita bermulanya projek ini, biasanya kita akan bersama-sama sukarelawan kita untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang tidak mempunyai air yang cukup. Jadi sebagai contohnya pada hari ini di Kampung Batu Lapan, Mukim Siung, mungkin mereka mempunyai masalah air yang perlahan, tekanan air yang perlahan dan tidak mencukupi untuk disalurkan kepada kampung-kampung. Selain dapat menikmati bekalan air bersih secara berterusan sepanjang tahun, penggunaan air bukit ini juga dapat menjimatkan bayaran bil air penduduk kampung kerana ia dibekalkan secara percuma. Menurut penduduk sebelum ini, mereka mendapatkan bekalan air melalui projek bekalan air masyarakat yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan. Apabila dah sampai masa yang lama sangat tu, paip tu pun dah jadi bocor, dah paip tu orang tahu berkarat kan. Lepas tu tak mencukupi lah untuk penyaluran air ke penduduk kampung ni. Jadi apabila pihak etika ni beri sumbangan, kami penduduk kampung berbesar hati, amat berterima kasih banyak-banyak sungguhlah. Bila ada air ni, jadi pengurusan air untuk kami buat macam apa-apa nak buat majlis jadi mudah lah kan. Okay, memang banyak manfaat dia. Pertama dari segi air bersih. Sebab air ini memang pentinglah untuk kehidupan harian penduduk Batu Lapan ni. Pengalaman saya sebab sebelum ini memang bila hujan air itu memang air tak bersih lah. Jadi untuk nak backup tu kami guna air telaga lah untuk yang ni. Jadi manfaat itu memang banyak lah. Saya fikir memang baguslah projek ini dan insya-Allah projek ini dapat diteruskan pada penduduk di kampung-kampung yang lain lah. Melalui projek air bersih ini, sebuah tanda air dibina di kawasan bukit berhampiran kampung bagi tujuan menakung air sungai sebelum disalurkan ke rumah pam. Projek menggunakan sistem graviti bagi tujuan penyaluran air dari tanda air melalui polipipe sepanjang 1.5 km dari muka sauk ke rumah pam. Air tersebut akan ditapis dan dirawat terlebih dahulu menggunakan sistem penapis air membran sintetik berskala tinggi dan kemudiannya disimpan di dalam 2 buah tangki simpanan berkapasiti 10,000 galon yang disediakan. Air terawat kemudiannya disalur terus ke paip utama untuk kegunaan penduduk. Selain rumah penduduk, air terawat ini juga untuk kegunaan masjid, sekolah agama berhampiran dan juga untuk aktiviti pertanian. 59 keluarga pelajar kurang berkemampuan dari daerah Pendang menerima sumbangan Yayasan Pendidikan Daerah Pendang bersama My Kasih Foundation.
Pengerusi Yayasan Pendidikan Daerah Pendang, Datuk Suraya Yaakob yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Tiang berkata, dengan sumbangan ini mereka boleh membeli pelbagai barangan keperluan harian, khususnya makanan yang disenaraikan dalam My Kasih. Ia merupakan program My Kasih memberikan bantuan RM150 seorang untuk 59 keluarga dan keluarga-keluarga ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan Daerah Pendang kepada mereka yang memerlukanlah, dan ini merupakan one off, maksudnya sekali sahaja diberikan dan mereka menggunakan IC mereka masing-masing lah untuk membeli barang-barangan di Maidin Alok Start ini. Beliau bercakap kepada RTM ketika turun padang bertemu penerima sumbangan yang melakukan pembelian barangan keperluan di pasaraya berkenaan di Alostar. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Banyak bantulah kok ibu tunggal. Boleh bantu anak kok ramai pun. Alhamdulillah lah. Syukur. Itulah. Tuan ni beli makanan apa ni? Makanan keluaran lah, beras apa. Itulah. Untuk meringankan beban lah. Ya, yang meringankan beban kau lah. Ibu tunggal. Meringankan beban suami saya yang bekerja sebagai pesawah kan. Terima kasih banyak-banyak lah. Semangat semua ni lah. Amat-amat saya hargai lah semua ni. Terima kasih. Anak berapa orang? Anak 4 orang. 4 orang. Semua kecil-kecil lagi lah. Kecil-kecil lagi, sekolah lagi. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaidah Osman, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Zaidah. Seterusnya untuk maklumat cuaca seluruh negara, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Wan Husin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pukul 2.30 petang tadi, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran angin kencang setelah bergelora. Kategori pertama, kedua dan juga tiga melibatkan kawasan perairan di Laut Cina Selatan, turut melibatkan kawasan perairan di negara kita yang melibatkan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur, kerana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan aktiviti perkapalan, penangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak, dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 1 Mac 2023. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti diramalkan, hujan beserta debu petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia yang melibatkan beberapa daerah di negeri Perak, iaitu di daerah Kampar, Kintar, Batang Padang, Mualim serta di Larut Matang dan juga Selama. Begitu juga di Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan juga di Hulu Langat di negeri Selangor. Begitu juga Kuala Lumpur dan begitu juga melibatkan di pedalaman di negeri Pahang dan juga pedalaman di negeri Terengganu. Baik, hujan yang berlaku di negeri Perak, Selangor dan juga Kuala Lumpur ini kita jangkakan hanya akan beransur reda menjelang ke malam nanti. Tetapi hujan yang berlaku di Pantai Timur, Kelantan dan juga maafkan saya, di Terengganu dan juga Pahang, kita jangka ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, bermula pada 26 Februari 2023 kita menjangkakan hujan berterusan boleh berlaku di timur semenanjung, barat Sarawak dan juga timur Sabah berikutan luruan monsun yang akan memasuki ke rantau negara. Jadi Met Malaysia akan terus memantau dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan amaran hujan sekiranya perlu. Jadi diharapkan kepada anda semua agar sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, pada ketika ini di negeri Sabah, pada ketika ini alhamdulillah kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak mendung, kecuali di bahagian Kudat. Di bahagian Kudat, hujan di satu tempat kini sedang berlaku yang kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, bagi Sarawak, keadaan yang berbeza berlaku pada ketika ini yang mana hujan beserta debu petir di satu tempat kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian melibatkan barat dan juga tengah, iaitu melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sri Aman, Mukah, Bintulu dan juga di bahagian barat Kapit. Dan hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam, tetapi menjelang ke lewat malam nanti,
hujan akan berlaku di bahagian utara dan juga pedalaman di negeri Sarawak, iaitu melibatkan bahagian Limbang, di bahagian Miri, bahagian Kapit dan juga di bahagian pedalaman di bahagian Bintulu pada petang nanti. Baik, ini saja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.mbt.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Fokus negeri di bawah bayu. Sabah memperoleh 50% penyertaan menerusi pengeluaran minyak dan gas Samarang PSC. Putirannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, sahih. Sebanyak 50% kepentingan penyertaan telah diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dalam kontrak perkongsian pengeluaran Samarang PSC berikutan pemeteraian perjanjian induk antara SMJ Sinar Berhad, SMJSB dan Petronas Carigali Sinar Berhad PCSB. Ini susulan berlangsungnya majlis surat persefahaman dibuat mengenai kontrak perkongsian pengeluaran blok SB 409 yang memberi entiti milik negeri Sabah sehingga 20% penyertaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor dalam kenyataan medianya memberitahu sesi menandatangani perjanjian tersebut telah berlangsung di Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur. Mewakili pihak SMJSB, Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Dionisia Alusius Kibat, manakala PCSB diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Hasliza Osman. Menurut Datuk Haji, kedua-dua pihak akan berusaha untuk memuktamadkan perjanjian farm out di mana SMJSB akan mengambil alih peranan bukan operasi dalam perkongsian Samarang PSC. Samarang PSC mempunyai 7 medan pengeluaran minyak dan gas sedia ada, iaitu Samarang, Samarang Kecil, Sumandak, Zuhal, Alab, Herb West dan Kinarut serta 2 terminal penerima gas di Kota Kinabalu dan Pulau Labuan. SMJSB akan menerima 50% kelayakan rakan kongsi daripada pengeluaran minyak dan gas lebih kurang 36,000 tong minyak sehari dan akan menjadi 50% penjual bersama gas asli kepada pelanggan gas sedia ada di Kota Kinabalu dan Labuan. Perjanjian tersebut dilihat sebagai perkembangan kedua penting buat Sabah selepas menandatangani perjanjian kerjasama komersial CCA antara Petronas dan Kerajaan Negeri pada 7 Disember 2021. Turut berlangsung sesi menandatangani perjanjian antara SMJSB dengan Petronas Chemicals Group Berhad PCGB untuk 25% kepentingan penyertaan dalam Sabah Ammonia Urea Samur Loji Petrokimia pada 9 Januari 2023. Usahawan tempatan perlu lebih agresif melalui pemasaran digital ke arah mengembangkan perniagaan, seterusnya memperluas dan melonjakkan permintaan pasaran terhadap produk tempatan. Langkah itu juga berupaya meningkatkan jumlah ekspor produk tempatan Sabah ke luar negeri dan negara yang kini masih rendah. Dunia sedang berubah. Buat bisnes pun sedang, method of doing business pun sedang changing. So, artinya kita bukan saja buat bisnes secara fizikal. Kita pun memakai guna online platform untuk memasarkan ataupun market our products. Ini mesti kita tap into. We have to tap into the
the future needs of the market. Sebab saya minta para usahawan bukan saja not only think about how to open up a business, tapi how to success itu and tap into the global trending. Fong Jinza ditemui media selepas peresmian seminar inspirasi bisnes tanpa sempadan anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO di Kota Kinabalu. Jelasnya, selain pemasaran digital, usahawan tempatan juga perlu menambah baik produk dihasilkan termasuk pemprosesan, pembungkusan serta promosi. Antara inisiatif kementeriannya ketika ini adalah membangunkan logo Sah Sabah yang diiktiraf sekaligus boleh digunakan oleh pengusaha tempatan kelak ke luar negeri. Terdahulu, pengerusi SEDCO, Datuk Rubin Balang dalam ucapannya berkata, penganjuran ini antara usaha SEDCO membantu kerajaan negeri dan usahawan tempatan membina momentum untuk kembali bangkit mengukuhkan ekonomi selepas pandemik COVID-19. 6 agenda utama telah dikenal pasti menjadi fokus bagi membentuk suasana bandaraya Kota Kinabalu ke arah tahun 2030. Tumpuan tersebut adalah penyediaan prasarana awam, kelestarian alam sekitar, kemakmuran sosio-ekonomi, bandar pintar, transformasi digital dan industri, keterangkuman seni dan budaya serta kecermelangan tadbir urus. Kita hari ini membentang kerangka yang telah disediakan di BKK pada bulan Jun. InsyaAllah semuanya harus siap dan mungkin implementation yang kecil-kecil yang mudah dilaksanakan boleh dilaksanakan seawal bulan Julai lah. Itu perancangan. Ini siri 1 dan seterusnya kita akan mungkin mengadakan 1 dan 2 lagi lah sebelum final report dikeluarkan. Datuk Nurliza berkata demikian selepas merasmikan sesi libat urus Pelan KK 2030 Siri 1 di Kota Kinabalu. Menurutnya, garis panduan tersebut bukan sahaja melihat kepada pembangunan fizikal tetapi juga pengisian insaniah warga bandaraya Kota Kinabalu. Turut dimasukkan aktiviti dan sasaran berkaitan perniagaan, pelaburan dan pelancongan. Seramai 70 pemegang taruh terlibat secara langsung dalam melaksanakan perancangan dan pembangunan yang akan dikenali sebagai Pelan KK 2030 sebagai panduan utama pembangunan di ibu negeri. Pendidik disaran menggunakan pendekatan kreatif, inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan ilmu yang disampaikan diterima serta difahami sepenuhnya. Antara langkah dibuat adalah membekalkan latihan mencukupi ke arah menjayakan kaedah pengajaran secara digital. Kita menyasarkan untuk bersemuka ini 500 orang di seluruh Sabah dan mungkin ada juga peserta daripada luar Sabah kita harapkan. Dan kita mengharapkan sebenarnya apabila pulang ke lokasi masing-masing, mereka dapat meningkatkan, membudayakan aspek digital, aspek pembelajaran yang terkini lah. Dr. Muhammad Kasim berkata demikian selepas menghadiri majlis pembukaan konvensyen pembelajaran digital di Dewan Recital Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Konvensyen 3 hari ini antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran anjakan paradigma mengenai pembelajaran digital. Golongan pendidik juga turut didedahkan pemerkasaan pembelajaran menerusi kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai kaedah terkini dalam penyampaian sistem pengajaran. Sejumlah RM97.5 juta diperuntukkan kerajaan negeri kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah dalam melaksanakan pembangunan belia dan sukan menaik taraf kemudahan serta sokongan pengajian sains sukan bagi tahun ini. Peruntukan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan negeri ke arah mengangkat kualiti sukan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pihaknya turut sedar bahawa Sabah antara negeri yang berpotensi melahirkan atlet sukan cemerlang termasuklah menerusi sukan rugby. Ini terbukti bahawa pasukan rugby lelaki Sabah pernah memenangi Piala Agong berprestij sebanyak 5 kali sekaligus mencerahkan potensi sukan berkenaan di peringkat seterusnya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pelancaran Kejohanan Rugby Borneo 7/11/2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam.
Kejohanan Rugby Borneo 7/11 2023 telah tertangguh selama 3 tahun akibat pandemik COVID-19. Kini membuka tirainya semula pada 17 hingga 19 Mac ini di Padang Rugby IJM Sandakan dengan 2 kategori utama, iaitu kelab lelaki dan wanita antarabangsa. Setakat ini 17 pasukan dari 9 negara iaitu Malaysia, Australia, New Zealand, Hong Kong, China, Uzbekistan, Thailand, Singapura, India dan Kazakhstan telah mengesahkan penyertaan. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi terus kembali bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri untuk laporan berita wilayah selanjutnya. Teruskan Sahih. Terima kasih Radwin. Kita ke Sarawak, antara fokus dari Bumi Kenyalang hari ini ialah mengenai harapan rakyat terhadap Belanjawan 2023. Untuk itu, kita langsung bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Sahih, Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula di Dewan Rakyat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok pastinya bakal mencuri perhatian seluruh masyarakat Malaysia Madani. Usaha kerajaan untuk mengurangkan beban kos sara hidup yang menghimpit rakyat selama ini semestinya yang dinanti-nantikan dalam Belanjawan 2023 itu. Baik, ikuti laporan disediakan wartawan Debbie Amanda Padan. Rata-rata rakyat hari ini hangat bercerita berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Itu antara topik yang hangat dibincangkan dari kedai kopi hinggalah ke rumah kenduri. Berbaki beberapa jam lagi, boleh saya katakan kurang dari sehari, Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan di bawah Kerajaan Perpaduan antara yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Madani, termasuklah masyarakat yang di Bumi Kenyalang. Rintihan mengenai kos sara hidup yang meningkat dan ekonomi tidak menentu turut dirasai oleh pelbagai golongan. Rata-rata mengharapkan intipati Belanjawan 2023 benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Berharap kepada PM10 ini membentangkan sesuatu yang bukan sahaja bermanfaat kepada B40 bahkan kepada M40, sebab kebanyakan yang terkesan ini M40. B40 mungkin sudah ada banyak bantuan-bantuan daripada kerajaan, tapi M40 ini dia macam terhimpit di kalangan T20. Mungkin pendapatannya sudah tinggi, tak terasa sangat dengan kenaikan barang, tapi M40 paling terasa lah. So harap ada satu berita baik daripada PM10 untuk kepada rakyat terutamanya M40 lah. Aduh, masih jual mahal harga barang. Telur pun si pandai turun, tepung mahal. Kakak kan berpolah kuih. Kuih dijual kecil gila kelak. Ini ada rumah beli. Lah harap bajet esok hari mudah-mudahan ini yang kita tu mantu rakyat yang susah nak. Mudahannya tolong rakyat yang susah-susahnya, tahulah macam mana dia tahu. Esok kan untuk pembentangan belanjawan bajet belanjawan tahun 2023. Okey, Samik sebagai peniaga tu mengharaplah barang yang keputusannya menyenangkan hati rakyat. Memanglah si dapat turun mendadak, tapi mengharapnya akan turun walaupun slow-slow untuk memberi kemudahan kepada pembeli, kemudahan kepada para peniaga dari segi modal. Peruntukan untuk merancangkan industri seni kreatif bagi membantu anak-anak seni yang terdiri daripada pelakon drama, penari, pengarah filem, pelukis dan pemuzik juga yang diharapkan dalam Belanjawan 2023 kelak. Benar-benar mengharapkan agar Kerajaan Perpaduan ini dapat memberi bajet yang orang cakap setimpal untuk kami supaya kami boleh terus berkarya dan terus menyambung kehidupan kami. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK akan memperkenalkan program bantuan eLife sebelum April ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata bantuan tersebut merupakan bantuan modal untuk keluarga berpendapatan rendah di negeri ini bagi menjalankan perniagaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bagaimanapun, Datuk Seri Fatimah berkata kementeriannya kini sedang memperhalusi syarat-syarat untuk permohonan bantuan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian seminar memperkasa budaya keusahawanan di Dewan Masyarakat Oyak Mukah baru-baru ini. Datuk Seri Fatimah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun dalam mendedahkan pemohon bantuan eLife tersebut adalah terbuka untuk lelaki dan wanita yang mempunyai pendapatan bawah RM5,000. Beliau menambah kementerian menyasarkan seramai 750 orang hingga 1,000 orang menerima faedah bantuan itu dengan nilai bantuan dari RM1,000 hingga RM5,000 seorang. Saudara, Sarawak memerlukan lebih ramai modal insan pada masa hadapan untuk memacu negeri ini bergerak ke arah ekonomi baharu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, bidang baharu seperti ekonomi digital, ekonomi hidrogen, ekonomi karbon dan sebagainya memerlukan modal insan sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan bidang-bidang tersebut. Justru, tegas Datuk Gerald, ibu bapa serta pendidik perlu menyediakan anak-anak untuk merebut pelbagai peluang yang disediakan oleh kerajaan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Laya berkata kerajaan Sarawak juga sedang mewujudkan dana kekayaan berdaulat yang akan memberi manfaat kepada pendidikan anak-anak Sarawak selain untuk keperluan ekonomi. Tambah beliau, selain daripada institusi pengajian tinggi awam IPTA, kerajaan Sarawak juga menyediakan peluang kepada anak-anak tempatan untuk melanjutkan pengajian di IPT tempatan seperti Swinburne Curtin, Universiti Teknologi Sarawak, Sentex dan ICATS. Datuk Gerald berkata demikian pada majlis graduasi dan anugerah pelajar cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Agustin di Betong baru-baru ini. Terdahulu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu dalam ucapan berkata agenda pembangunan di Betong berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana di sekolah-sekolah sedang diusahakan oleh kerajaan. Jelasnya, beliau sedar dan ambil maklum bahawa masih banyak lagi sekolah rendah di Betong dalam keadaan uzur dan daif. Beliau akan terus bekerjasama dengan ketiga-tiga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah, Muhammad Razi di Saribas dan Laya Datuk Gerald Rentap. Dr. Richard berharap agar semua rakyat untuk mengekalkan perpaduan selain memberi kerjasama serta sokongan kepada pemimpin bagi kelangsungan dan kelancaran program-program pembangunan di Parlimen Betong. Kerajaan komited dalam melaksanakan program pembasmian kemiskinan bagi mencapai sifar miskin tega menjelang tahun 2025. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Jasni Jubli berkata pihaknya kini giat melaksanakan pelbagai program dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran tersebut. Jasni Jubli memberitahu antaranya ialah jelajah skim insurans kesejahteraan rakyat SIKR selain menyediakan modal untuk golongan miskin tegar yang layak terutama yang berdaftar di bawah IKASEH untuk memulakan perniagaan bagi meningkatkan sosio hidup mereka. Beliau juga menambah di bawah skim tersebut waris layak menerima manfaat berjumlah RM10,000 bagi ketua isi rumah KIR yang meninggal dunia secara semula jadi atau RM25,000 bagi KIR meninggal dunia akibat kemalangan. Manakala bagi KIR yang mengalami kecacatan kekal pelbagai punca pula layak menerima pampasan RM10,000. InsyaAllah kami akan meneliti lagi beberapa program di Sibu dan juga di Siaman, bahkan di Kuching pun kita akan melaksanakan program serupa dan program-program lain ke arah membasmi kemiskinan menyeluruh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program kick-off jelajah skim insurans kesejahteraan rakyat di Miri. Mengenai SIKR, beliau memaklumkan ianya memberikan perlindungan selama 12 bulan secara percuma kepada golongan
golongan miskin tegar dan miskin yang layak sejak ia mula dilaksanakan pada September tahun lepas. Pada majlis tersebut, Jasni turut menyampaikan sijil pelindungan insurans kepada 150 KR miskin tegar dan miskin yang berdaftar di dalam sistem e-Kasih. Program ini dianjurkan melalui kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan Prudential BSN Takaful Berhad dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching telah menyiasat 131 kes penipuan pinjaman tidak wujud PTW bagi tahun 2021-2022 dan sepanjang 2 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan kes melibatkan kerugian melebihi 1.157 juta ringgit. ACP Ashmon menjelaskan modus operandi adalah secara dalam talian dan media sosial dengan mengiklankan tawaran pinjaman wang melalui media cetak, media sosial atau sistem pesanan ringkas SMS. Katanya, mangsa hanya akan berurusan melalui telefon atau aplikasi WhatsApp dan kebiasaannya akan diminta untuk membuat pelbagai bayaran seperti wang jaminan, duty stamp, insurans dan bayaran guaman ke akaun bank Keldam Mule account sebelum pinjaman mangsa diluluskan. Tambah ACP Ashmon suspek tidak mempunyai pejabat atau lesen perniagaan sah dan akan menghilangkan diri serta gagal dihubungi. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya lebih peka dan waspada sebelum membuat sebarang pindahan ke akaun pihak ketiga atau membuat semakan nombor akaun bank penerima di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau menggunakan aplikasi WhatsApp CCID Info Line di talian 013 2111 222 atau menghubungi National Scam Response Center di talian 997. Orang ramai juga boleh melayari media sosial rasmi @Cybercrime Alert RMP di aplikasi Facebook, Instagram serta Twitter atau memuat turun aplikasi Who's Call untuk mengesan nombor telefon skamer. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Baik, Bumar, terima kasih. Pelbagai harapan disuarakan rakyat Kelantan menjelang pembentangan Belanjawan 2023 esok. Antara paling yang diharapkan penelitian terhadap isu kos dan sara hidup. Wartawan Majidah Ismail ada perinciannya. Segotu bagi. Kalau ni harga bagi kau naik segotu lah. Saya harap kerajaan boleh stabilkanlah harga barang-barang kat pasar ni. Sebab ni kan musim ekonomi tak menentu. So kita orang hok golongan rendah ni nilah sikit susahlah sikit untuk beli barang-barang dapur. Minta turunkan bagi harga kelon ni ke mahal-mahal belaka barang. Jadi kat pembeli pun kurang membeli. Kalau barang mahal. Usaha menangani kos sara hidup dan juga pekerjaan rakyat antara yang bakal menjadi tumpuan pada sidang pembentangan bajet yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri esok, dan harapan orang ramai di Kelantan khususnya agar kerajaan turut memberi perhatian terhadap isu pengawalan harga barang mentah, rumah mampu milik serta kenaikan gaji minimum. Fellow Penyelidik Pusat Penyelidikan Sumber Manusia Kebangsaan Universiti Malaysia Kelantan Profesor Dr. P. Balakrishnan berkata, kos sara hidup merupakan isu yang dekat dengan rakyat. Justru pembentangan belanjawan diharap memberi kelegaan buat semua tanpa mengira kelas ekonomi. B40 okey, cuma kurangkan kos sara hidup mereka supaya mereka hidup selesa. Jadi sepenting adalah sewa rumah. Nak beli rumah ini asas asal beli kereta. Lepas tu kos makanan. Ini tiga ni penting, and cost education. Jadi kalau itu semua boleh dikurangkan. Even scholarship ataupun pinjaman kita boleh bagi tanpa interest dan sebagainya. Jangan berbangga pelajar-pelajar ni pinjam, lepas tak ada kerja kena bayar balik. Jadi apa maksud kalau mereka punya tak ada kerja? Bagi memastikan dana untuk rakyat mencukupi, perbelanjaan perlu diurus dengan berhemah. Projek mega yang menelan belanja tinggi juga wajar ditangguh.
Tumpuan harus diberi kepada penyediaan infrastruktur asas berkualiti seperti jalan raya, air dan sebagainya. Daripada Kota Baru ke Kelantan atau Kuala Lumpur, Kelantan, Kota Baru ni banyak lori yang bawa barang ke sini. Tapi ambil masa dekat 10 jam. Dan saya takut sekali ada aksiden berlaku. Mereka letih. Tapi kalau kita ada highway, dia bukan saja menyenangkan rakyat kita bergerak satu tempat ke lain, dan kita boleh juga meningkatkan booming dari tourism. So itu satu. Kedua ialah kita nak boomingkan industri mikro. Kelantan ni dia kaya dengan mikro industri. So bagi saya lah, keusahawanan ini patutlah kita jadikan Universiti Keusahawanan Malaysia. Beliau optimis suara rakyat pasti didengari dan mereka boleh tersenyum sebaik Belanjawan 2023 dibentangkan. Majidah Ismail, RTM. Ini pula inisiatif bagi menampung kehidupan seharian selepas kejatuhan harga komoditi getah dan kelapa sawit. Lebih 300 pekebun di rancangan pemulihan tanah kesedar Sungai Terah di Gua Musang mengusahakan tanaman kontan sebagai alternatif menambah pendapatan. Antara tanaman kontan yang diusahakan ialah nanas, ubi kayu dan kelapa yang mengeluarkan hasil cepat serta harganya lebih lumayan. Malah ramai pekebun memilih menanam pisang kerana hasil boleh dituai dalam tempoh 9 bulan hingga setahun. Kalau kira harga RM2 sungguhnya, RM2 lebih sungguhnya, dalam 2 tahun ke 3 tahun gitu dah. Lepas tu sampai kelon ni pun harga RM2.04 gitu ya. Jadi masalah orang kampungnya sangat terkesan lah di atas harga tak ni. Dan orang kampung pun tak apa nak narih mana dalam ni sebabnya jadi pendapatan tu tak padan nak kira tu. Dia kira cari ikut sumber-sumber lain gitu lah. Tak satu kata nemeh jugalah. Jadi kalau sepuluh getah tu tak nak agak mana lah. Lepas tu kita buh lah harga dia panggil tanami kontes. Tanami cepat masa lah. Para pekebun berharap Belanjawan 2023 yang bakal dibentang membawa khabar gembira dalam membantu kebajikan penoreh getah khususnya di pedalaman yang menjadikan tanaman komoditi sebagai sumber pendapatan. Peneroka tanaman getah amat mengharapkan pihak kerajaan supaya mengambil satu jalan keluar bagi penduduk masyarakat pekebun-pekebun kecil ini supaya menetapkan satu nilai harga yang munasabah dan harga tadi boleh menampung untuk sara hidup buat masa ini kerana peneroka-peneroka sekarang amat tertekan dengan masalah hidup, dengan kos sara hidup yang selalu meningkat dari sudut harganya dan bekalan yang agak berkurangan. Namun begitu masyarakat peneroka masih lagi bersabar walaupun harga getah murah, namun disebabkan oleh tidak ada pekerjaan yang lain, jadi mereka terpaksalah menoreh saban hari untuk menampung kehidupan seharian. Harapan sama turut dizahirkan nelayan tradisi di Pantai Kemayang Bacok. Mereka berharap ada penambahbaikan bantuan untuk mereka dalam Belanjawan 2023. Antaranya termasuk pembinaan jeti serta benteng bagi menghalang hakisan tebing dan subsidi pukat. Jeti perlu sangat-sangat jeti tu. Jeti perlu sangat-sangat. Sebab bila bot masuk semua bertepak di situ belakang. Di sini cuma dua tempat lah. Di kuasa sini dan kuasa bawah tu. Dua jeti. Dua jeti lebih kurang 60 kaki. Bagi saya suruh tambah subsidi lah. Pukat masih pergi pukat ke besar elang sara hidup ke. Untuk tambah lagi lah. Untuk kebaikan nelayan. Kalau boleh ni olah macam berbagai bot ni kau boleh olah harga pukat ke apa kau boleh nak itu sikit lah nak turun sikit lah harga sebab terik benar dah ni pukat belakang ni macam olah pukat ni main mahal lah. Produk tani dan barangan asas pada harga 20% lebih rendah ditawarkan Fama Melaka menerusi program jualan terus dari ladang JTDL 2.0 Malaysia Madani. Tawaran adalah 10% lebih murah berbanding siri program jualan terdahulu.
Menurut Pengarah Fama Melaka Hairudin Yunus, pengunjung JTDL 2.0 turut berpeluang mendapatkan barangan dapur secara pakej. Yang akan dijualkan pada kadar harga 23%, lebih rendah daripada harga semasa. Kalau dalam satu set tu diandaikan RM13 yang mengandungi sayur, buah, tepung, gula semacamnya, dan kita akan kurangkan kepada RM10 sahaja. Itu yang dicadangkanlah. Inisiatif membolehkan pengguna mendapatkan barangan segar dan berkualiti pada harga berpatutan. Hairudin ditemui selepas menjadi tetamu segmen Cerita Pagi Selamat Pagi Malaysia di Pasar Tani Jasin. Program ini adalah merupakan salah satu. Seorang remaja dituduh di Mahkamah Magistrate Jelebu atas tuduhan merogol adik kandungnya. Perbuatan didakwa berlaku lebih daripada sekali sehingga mangsa melahirkan anak. Jenayah didakwa dilakukan si abang pada Jun dan September tahun lalu. Seorang bayi lelaki dipercayai hasil perlakuan haram itu lahir 16 Februari lalu. Tertuduh mengaku salah atas dakwaan. Mahkamah membenarkan dia diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin. Dia diarah melapor diri di balai polis setiap bulan. Remaja berkenaan juga dikendaki tinggal berasingan dan dilarang menghubungi atau mendekati mangsa. Kes disebut semula 22 Mac ini. Rangkuman perlawanan-perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Sindiket pelaburan antarabangsa didalangi warga United Kingdom dipercayai turut melibatkan agensi penguatkuasaan negara ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tidak menolak kemungkinan ada pihak berkuasa tertentu yang melindungi kegiatan sindiket itu. Kita percaya ada agensi-agensi berkuasa yang disogok dan ini ada keterangan-keterangan yang saya mungkin tak boleh lagi lah didahkan sekarang. Tapi saya tidak tolak kemungkinan di mana ada pihak-pihak autoriti yang tertentu, yang pihak berkuasa tertentu yang melindungi aktiviti mereka ini. Dalam apa bentuk kita tak tahu, tetapi mereka melindungi kerana mereka ni warga asing datang ke sini, jadi nak beroperasi. Kemungkinan mereka perlukan perlindungan tertentu. Yang itu akan disiasat oleh kita kerana daripada serbuan yang dibuat ini. Selasa lalu, SPRM berjaya menumpaskan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa yang mengaut RM200 juta daripada mangsa warga Australia dan UK yang dipercayai beroperasi sejak tahun 2019. Sebanyak 24 lokasi melibatkan kediaman dan syarikat tumpuan telah dibongkar sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kawasan penempatan pendatang asing tanpa izin parti di sebuah kawasan belukar berkeluasan 4 ekar di Cyberjaya dimusnahkan pagi tadi. Lokasi terbabit dikesan memiliki lebih 100 unit rumah haram. Operasi pembersihan penempatan parti itu dilaksanakan Majlis Perbandaran Sepang. Yang diketuanya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, operasi membabitkan 80 anggota Majlis Perbandaran dan 10 kaki tangan pejabat daerah dan tanah Sepang. Turut serta Wakil Jabatan Imigresen. Hari ini kita akan melaksanakan aktiviti perubahan sehingga selesai. Mungkin saya hari ini tak pastilah selesai atau tidak, bergantung pada cuaca, dan kita akan tambah lagi peralatanlah untuk melihat banyak barang-barang ataupun struktur-struktur kayu dan sebagainya, zinc dan sebagainya yang perlu kita robohkan. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.